Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Siti bagi mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi. Okey, hari ini kita akan masuk satu topik iaitu Reka Bentuk Makanan. Okey, murid-murid, di akhir pembelajaran, murid dapat, apa yang cikgu nak kamu dapat adalah ini. Yang pertama, mentarikkan reka bentuk makanan. Yang pertama adalah takrif reka bentuk. Yang kedua, takrif makanan. Yang ketiga, takrif reka bentuk makanan. Yang keempat, klasifikasi reka bentuk makanan. Jadi murid-murid, di akhir pelajaran cikgu nak kamu dapat keempat-empat ini. Mentakrifkan itu adalah masuk. Masuk reka bentuk makanan. Masuk makanan. Masuk dia. Jangan rasa pelik. Takrif, definisi dan masuk benda yang sama. Okey? Okey, next. Let's go. Kita akan belajar. Okey, jap cikgu nak buka buku. Okey, next. Kita buka buku teks. Okey. Pengenalan diri terlebih dahulu. Okey, cikgu nak bagi tahu kepada kamu semua. Reka bentuk makanan sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian manusia kerana makanan merupakan keperluan prima manusia. Prima ni apa sayang-sayang? Utama ya. Kini wujud pelbagai produk makanan dan gaya aliran reka bentuk yang menarik bersesuaian dengan gaya hidup manusia pada masa kini. Okey, aliran gaya hidup moden pengguna telah memacu perubahan industri reka bentuk makanan dan seterusnya reka bentuk pembungkusan. Keperluan setiap individu adalah berbeza kerana dipengaruhi oleh faktor iaitu fisiologi, agama, budaya dan geografi. Untuk memenuhi setiap individu, keperluan setiap individu, reka bentuk makanan yang dihasilkan perlulah mampu menarik perhatian dan mata yang memandang. Okay, cuba kamu tengok makanan di bawah. Tertarik kan? Jadi kita nak makan pun rasa macam berselera kan? Okay, first kali kita pergi mentakrifkan reka bentuk makanan. Okay, kat sini apa yang penting adalah takrif reka bentuk makanan. Okay. Reka bentuk bermaksud pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Dan produk yang dihasilkan mempunyai nilai estetika iaitu menarik, fungsi, keupayaan serta perbuatan dan kebolehpasaran. Mana kita boleh pasarkan produk kita. Okay, itu adalah maksud reka bentuk, takrif reka bentuk. Okey, next, takrif makanan. Makanan ialah sesuatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk berpecah atau cecair dan dihasilkan daripada haiwan atau tumbuhan. Ciri-ciri makanan terdiri daripada pelbagai tekstur, rupa, rasa, bau dan warna. Okey, next kita pergi kepada takrif makanan. Okey, reka bentuk makanan ialah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Okey, reka bentuk makanan dipengaruhi oleh yang pertama permintaan, yang kedua budaya, sosial tempat dan cara hidup sebuah masyarakat yang berubah mengikut trend. Okey, next. Reka bentuk makanan boleh memberikan nafas baru dalam membangunkan sektor makanan di negara ini. Reka bentuk makanan menawarkan sumbangan inovatif dalam industri makanan dan yang berkembang secara berterusan. Okey, kalau dalam soalan peperiksaan, dia nak takrif reka bentuk makanan. Jadi, inilah jawapan yang perlu kamu ambil. Ini takrif makanan saja. Ini takrif reka bentuk. Kalau nak reka bentuk makanan, inilah. Reka bentuk makanan ialah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang menimbulkan inovasi dan kreativiti. Itulah jawapan dia. Okey, next. Kamu tengok ya kat bawah ni. Inilah contoh reka bentuk kuih pau yang berubah mengikut trend. Pau kan. Okey, next. Okey. Berkaitan antara makanan dengan reka bentuk akan melahirkan seorang profesional yang baru iaitu pereka bentuk makanan yang mampu mengurus reka bentuk dalam aspek yang dinyatakan dalam Rajah 2.1. Okey, ini adalah aspek reka bentuk makanan. Okey, kita tengok yang pertama.
proses atau keedah dan ruang tempat produk diproses, diedarkan dan digunakan. Itu aspek yang perlu diambil kira. Proses keedah dia, di mana dia diproses. Okay? Next yang kedua. Makanan dari estetika, komunikasi dan perwakilan. Ini yang kedua aspek yang diambil kira. Dan yang ketiga. Semua aktiviti komunikasi dilaksanakan untuk mempromosikan produk makanan. Dan yang keempat, peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk menyediakan makanan. Maknanya keempat-empat benda inilah yang diambil aspek reka bentuk makanan dia. Kita tengok, Malaysia terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum dan budaya. Setiap kaum di Malaysia mempunyai makanan tradisional yang unik dan menarik. Makanan tradisional pelbagai kaum ini telah diinovasikan dari segi reka bentuk untuk dikomunikasikan mengikut trend. Okey, klasifikasi reka bentuk dia terdiri. Reka bentuk makanan terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, reka bentuk susunan makanan dalam pinggan atau bekas. Dan yang kedua, reka bentuk pada makanan itu sendiri. Okey, jadi cikgu akan edarkan kepada kamu sekejap lagi lambaran kerja. Cikgu nak kamu buat nota tambahan. Okey, sepatutnya benda ni cikgu beri kat kamu tahu, tapi cikgu tak sempat nak point lagi. Okey, yang pertama sekali kamu buat tarikh reka bentuk, tarikh makanan, tarikh reka bentuk makanan, dan yang keempat, klasifikasi reka bentuk makanan. Okey, dengan ini pembelajaran kita pada hari ini tamat. Jadi next kita akan masuk topik seterusnya. Cikgu harap kamu celah dan faham apa yang cikgu ajarkan. Okey murid-murid, bye-bye. Love you all. Assalamualaikum.